Sebabkan nyawa tu memang tak penting, tak ada makna. Kalau mati pun dia tak heran. Kira nasib dia masih tak ada makna, membunuh je. Hai semua, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, klik. Bagaimana akhirnya kisah Ci Joseph ni terbongkar, okey? Pada 9 April tahun 2008, Christine, iaitu anak yang sulung yang ketika itu berusia 20 tahun, jatuh pengsan. Pada mulanya kan si Joseph ni tak kisah pun Christine ni pengsan ke apa, lantaklah, bukan dia peduli pun pasal nyawa dia orang tu. Dia cakap dengan si Elizabeth ni, kau bagi je lah dia makan stok ubat yang ada tu, nanti sedar sendirilah budak tu. Bagi Joseph kan nyawa tu memang tak penting, tak ada makna. Kalau mati pun dia tak heran. Kira nasib dia masih tak ada makna, membunuh je. Okay? Tapi walaupun begitu, Elizabeth ni tak putus asa lah, sebab dia naluri kan, dia sebagai seorang ibu, dia kesian kan dekat Christine. So dia merayu lah dekat si Joseph. Macam mana pun dia merayu juga. Yalah kan, budak tu dah teruk sangat. Sanggup ke kau tengok anak kau dah nyawa-nyawa ikan macam tu? Dengan segala penderitaan yang pernah kau hadapi, si Elizabeth ni memang tak sampai hati. Jadi dia pun merayu si Joseph ni. Dia tak nak lah anak dia tu mati dan tak pernah melihat matahari. Kalau dikirakan pada masa ini tahun 2008, umur si Christine ni kira dah 20 tahun, dah besar tau. Ni tahun 2008, dia kurung si Elizabeth ni start daripada tahun 1984 ni hingga ke tahun 2008, dah 24 tahun. Dah anak sulungnya ni pun dah besar, dah umur 20 tahun tau. Tak tahulah apakah yang akhirnya membuka pintu hati si Joseph ni. Akhirnya hati dia ni pun lembut lah untuk bersetuju membenarkan membawa si Christine ni ke hospital. Mungkin juga dia masa tu dia tengok macam entah, tak tahulah tiba-tiba pula perangai malaikat mana lah yang tiba-tiba singgah sekejap ke dalam hati dia tu. Aku tak tahulah macam mana. Tapi mungkin sebab dosa dia dah terlalu banyak lah, mungkin cara Tuhan nak menghukum dia, tak tahulah. Okey, setelah tu dia pun si Joseph ni pun diam-diam, sorok-sorok dia pun membawa si Christine ni keluarlah dari ruangan bawah tanah tu untuk dibawa ke hospital. Dan itulah pertama kalinya Christine ni keluar dalam tempoh umurnya selama 20 tahun itu, keluar dan dibawa ke hospital. Tapi pada masa tu Christine ni selepas dia pengsan ni kan, si Christine ni dia macam sedar lah, cuma dia memang sakit tenat. Ketika dia keluar tu, itulah pertama kali dia melihat matahari. Tapi dia dalam keadaan tak sihat, dia memang tak boleh buat apalah, lemah je. So dia pun dibawa ke hospital. Dan semasa sebelum dia keluar tu, si Joseph ni pun sekali lagi lah menyuruh si Elizabeth ni menulis surat untuk memberi tahu tentang keadaan kesihatan si Christine ni. Sebab takut nanti kan kalau ditanya pihak hospital, takkanlah Joseph ni mana-mana nak menjawab, nanti pihak hospital curiga pula. Better lah konon-kononnya dia jumpa budak ni dalam keadaan sakit macam ni, bersama surat yang dititipkan oleh ibunya, disertakan oleh ibunya lah, dititipkan bahasa Indonesia pula. Serumpun, tak apa, kita serumpun. So sebab itulah dia memaksa si Elizabeth ni menulis surat untuk menerangkan tentang keadaan kesihatan si Christine ni. So dia pun bawa lah Christine ni ke hospital. Tapi dia bawa Christine saja, Elizabeth ni dengan anak yang lain tu dia tinggalkan kat sana, dia takkan bawa. Okey, bila dia bawa ke hospital, si Christine ni pun diperiksa, dan selepas diperiksa semua, doktor pun mengatakan sebenarnya si Christine ni mengalami kegagalan buah pinggang yang serius. Kiranya dah tahap 4 lah. Jadi itulah sebab punca penyakitnya sampai dia macam dah nyawa-nyawa ikan, dah sering pengsan macam tu. Okey, setelah doktor bagi tahu apakah sakit si Christine ni, si Joseph ni pun pulanglah ke rumah, meninggalkan si Christine keseorangan di hospital. Dan dia pun pergi mendapatkan Elizabeth, dan dia bagi tahu Elizabeth apa yang doktor bagi tahu tentang keadaan kesihatan dan penyakit si Christine ni.
Dan semasa dia kat hospital tadi tu, si Joseph ni sebenarnya berlakon tau. Kononnya dia tak kenal si Christine ni. Kononnya budak tu dia jumpa, dia tolong je macam tu. Dia jahat tu lah. Tak habis-habis lah mulut aku mencarut ni. Okey. Sementara tu di hospital setelah Christine ni sedar, pihak hospital pun mulalah bertanyakan tentang latar belakang keluarganya. Yalah, walaupun ada surat tu, tapi surat tu saja tak mencukupi. Kita pun tahu kan kalau kita pergi hospital, lepas tu kita pula didapati sakit, tak payah cakap sakit serius lah, sakit biasa je pun kalau kita dah masuk hospital, pihak hospital mesti akan tanya tentang keluarga kita apa semua tu lah kan. Tapi sini lah si Christine ni, dia tak mau buka mulut, tak cakap apa-apa tentang keluarganya. Sebab yelah, macam mana nak cakap, tak tahu nak cakap Joseph ni ayah dia ke atau datuk dia pun tak tahu. Jadi dia tak tahu nak cakap macam mana. Lagipun dia ni memang mungkin dah diugut. Kau jangan duk cerita macam-macam macam tu lah. Tak tahulah macam mana lah. Okay. Keluarga tu ngelanggang. Kalau aku macam si Christine, aku pun tak tahu nak jawab apa. Yang dia panggil, nak dipanggil ayah tu sepatutnya datuk. Nak dipanggil datuk tapi sebenarnya ayah. Ayah dia, ayah mak dia juga. Tu satu hal. Kedua, dia juga sudah diancam si Joseph ni. Sejak dulu kalau berani-berani muka mulut, maut menanti. Mestilah dah terbiasa dengan ancaman dan ketakutan macam tu. Christine ni sama juga, macam mesti dah dibagi tahu oleh ibunya Elizabeth tentang perangai si Joseph ni. Dan Christine ni juga mestilah fikir tentang mak dengan adik-adik dia masih duduk kat bawah tu. Kalau dia buka mulut kan, matilah mak dengan adik ini dibunuh si Joseph ni. Semua tu dia fikirlah. Sebab si Joseph kan selalu mengancam dia orang, kononnya kalau dia orang buat perangai atau cuba-cuba melarikan diri atau cuba-cuba nak membocorkan rahsia dia apa semua ke, si Joseph ni akan asapkan tempat tu dengan gas beracun. Dia kata memang ada kabel tersembunyi yang mengandungi gas beracun yang akan boleh dilancarkan bila-bila masa kalau dia ni buat hal. Jadi sebab itulah si Christian ni diam je. Memang tak buka mulut, tak berani. Sebab dia fikirkan tentang adik-adik dengan mak-mak dia masih tinggal kat bawah ni. Jadi bila si Christian ni tak nak buka mulut, mestilah menimbulkan keheranan kat para petugas kat hospital ni. Budak ni sakit serius. Tapi keluarga budak ni tak ada pula untuk nak bagi tahukan tentang penyakit dia ni, nak bincang macam mana cara rawatan semua. Macam ada yang tak kena je dengan keluarga budak ni. Begitulah benda yang bermain dekat fikiran pihak para petugas dekat hospital tu. Lebih-lebih lagi kan bila dia orang memikirkan tingkah laku si Joseph ni masa dia menghantar si Christine ni tadi. Macam memang mencurigakan. Yalah, walaupun Christine ni sebenarnya macam antara pitam lah, dia masih sedar sikit. Lepas tu bila pihak hospital memeriksanya, dia mungkin dia injek, dibius ke masa untuk memeriksa dia tu. Selepas dia sedar daripada tu lah, si pihak hospital ni mula bertanyakan dia tu, takut korang keliru pula, kejap sedar kejap pengsan. Macam tu lah kalau kita pergi hospital kan, kadang-kadang kita dibius untuk mengecek penyakit kita tu. Atau mungkin juga si Elizabeth ni pengsan lagi sebab dia ni kan memang sakit. Boleh jadi macam tu. Okey, jelas di situ. Macam tu lah. Itulah berkenaan dengan pihak hospital ni tadi. Kenapa dia orang curiga? Dia orang ni curiga sebab memerhatikan gerak-gerik Joseph ni bila melayan si Christine ni memang macam ada pertalian rapat. Kau kata kau tak kenal, kau kata kau jumpa budak ni kat mana-mana, tapi perilaku dan tingkah laku kau semasa dia bercakap atau berkomunikasi dengan budak ni pula tak menunjukkan kau tu orang luar, macam korang ni mempunyai pertalian rapat, macam ada keluarga macam tu. Mestilah ada pihak hospital ni rasa pelik kan. Jadi sebab itulah dia orang ni memang curiga. Macam bila dia orang ni curiga, dia orang ni pun melaporkan kepada pihak polis. Jadi pihak hospital ni pun melaporkan kepada polis dengan menelefon pihak polis. Menelefon dia tak datang balai. Yalah, hospital kan takkan datang balai buat laporan macam kita orang awam ni. So jadi dia orang menelefon ke balai. So dia orang pergi berceritalah tentang kecurigaan dia orang ni terhadap Christine yang tak nak buka mulut ni, dengan kecurigaan dia orang terhadap gerak-gerik si Joseph dan si Christine ni. Okey. So apabila pihak polis menerima panggilan daripada pihak hospital, pihak polis ni pun datang ke hospital. So bila pihak polis ni dah sampai ke hospital, pihak hospital pun menyerahkan surat yang datang bersama
Christine tu kepada pihak polis. Jadi selepas tu pihak polis pun baliklah ke balai. Bila dia orang balik ke balai, dia orang pun bandingkan surat yang datang bersama Christine tu dengan surat yang ditulis oleh Elizabeth 24 tahun yang lalu. Ingat tak surat yang ditulis oleh Elizabeth 24 tahun yang lalu atas paksaan si Joseph ni? Selepas Rosemary ni melaporkan kehilangan si Elizabeth ni ke balai. Jadi surat itulah yang masih berada dalam simpanan pihak polis. Jadi kenapa pula pihak polis ni tiba-tiba terfikir nak membandingkan surat tu? Sebenarnya begini, kebetulan pada ketika itu selepas 24 tahun, rasanya bukan selepas 24 tahun lah, mungkin awal lagi daripada tu, mereka ni sebenarnya telah membuka siasatan semula tentang tentang kehilangan Elizabeth ni. Mungkin mereka ni memang dah curiga sikit lah dekat si Joseph ni, sebab kebetulan pada ketika itu memang ada kes bunuh yang dia orang kata macam nak mengaitkan si Joseph ni lah, lebih kurang macam tu. Jadi mungkin segalanya tentang si Joseph ni pun dia orang buka balik, termasuklah kes kehilangan si Elizabeth ni. Tak tahulah macam mana kan, apa kaitan semua tak tahu. Okey, jadi dia orang buka balik kes siasatan itu, and then dia orang bandingkanlah tulisan ni. Kebetulan memang sama. Okey. Setelah itu pihak polis pun memberitahu ke pihak hospital kalau si Joseph ni datang lagi melawat si Christine ni, tolong bagi telefon kita dengan kadar segera. Okey, set. Pihak hospital no problem, memang akan bagi kerjasama. Sebab mereka pun curiga, mereka yang lebih dulu melaporkan kepada pihak polis tentang Christine dengan Joseph ni. Dekat sinilah semakin terkuatlah rahsia di bawah tanah, rahsia 6 meter di bawah tanah yang tersimpan selama 24 tahun. Jaga kau Joseph, lepas ni baru kau tahu jahat sangat kau ni. Akhirnya Tuhan membukakan jalan macam mana rahsia kau terbongkar. Okey, kita tinggalkan sekejap cerita Christine ke hospital, cerita pihak hospital dan cerita pihak polis ni ya. Sekarang kita cerita pula pasal si Joseph ni yang dah balik meninggalkan Christine ke hospital ni. Macam aku cakap tadi, dia dah balik tu, dia bagi tahu dekat si Elizabeth ni tentang penyakit si Christine ni. Jadi bila si Elizabeth ni mendengar berita tentang penyakit si Christine ni, dia pun memang sangat risau. Biasalah naluri seorang ibu, tak kiralah anak tu kan dari keturunan apa, dari anak daripada siapa, tapi sebagai seorang ibu yang mengandungkan selama 9 bulan dan dia juga yang membesarkan Christine ni selama 20 tahun, mestilah hatinya hancur luluh dan sangat risau apabila anaknya dikatakan sakit teruk. Hanya si Joseph ni saja yang tak kisah. Binatang kan mana nak kisah? Binatang pun tahu sayangkan anak tahu, tapi si Joseph ni aku tak tahulah, syaitan ke apa aku tak tahu. Si Elizabeth ni dengan anak, dia memikirkan dengan anak dia dengan keadaan yang sakit ketika macam tu, seorang-seorang ke hospital, tak ada ahli keluarga, tak ada siapa menjaga, mestilah dia risau. Jadi dia pun merayu si Joseph ni, tolonglah benarkan dia jaga si Christine. Kesianlah, peri kemanusiaan lah sikit, tolonglah. Sejahat mana pun aku ke Christine ke tetap darah daging kau. Tak, Joseph tak nak bagi. Tapi si Elizabeth ni tak putus asa, merayu. Okey, dan akhirnya setelah hampir seminggu, iaitu pada 25 April 2008, akhirnya si Joseph ni pun lembut hati. Tapi sebenarnya bagi aku kan, okey, si Christine ni masuk hospital ni 19 hari bulan. Pada 25 hari bulan, kira dah dekat seminggu lah, 6 hari setelah si Elizabeth ni tak putus merayu, akhirnya si Joseph ni benarkan dia keluar. Dalam semasa seminggu ni, sebenarnya bila si Elizabeth ni asyik merayu je, si Joseph ni sebenarnya dia tengah merancang drama tau. That's why dia tak terus bagi si Elizabeth ni keluar hanya selepas seminggu. So masa tu dia dah dapat drama apa yang dia akan jawab kalau orang tanya tentang kemunculan si Elizabeth ni. Okey, pada 25 hari bulan April 2008 tu, si Joseph ni pun akhirnya membenarkan Elizabeth keluar bersama anaknya
Stephen dengan Felix yang masih tinggal bersamanya di bawah tanah tu. So apabila dia orang ni bertiga ni muncul, si Joseph ni pun buatlah drama. Kononnya sekarang ni si Elizabeth ni dah insaf, dah kembali ke pangkuan keluarga bersama anak-anaknya. Macam itulah drama dia kepada ahli keluarga dia dengan dan jiran tetangga dia. Apabila si Elizabeth ni tiba-tiba muncul semula, aku pun pelik, takkan tak ada kecurigaan langsung kat situ. Jadi dia bila dia dah bagi alasan dan drama macam tu, so memang ahli keluarga dia dengan jiran tetangga pun tak ada siapa yang mempersoalkan. Memang betul lah dulu si Elizabeth ni lari, sekarang sudah balik dengan anak-anak dia. Okey. Dan keesokan harinya pada 26 hari bulan si Joseph dengan si Elizabeth ni pergilah ke hospital untuk melawat dan menjenguk si Christine ni. Dan pada ketika itulah pihak hospital dengan cepat-cepat menelefon pihak polis dan memberitahu tentang kehadiran kedua mereka ni. Jadi pihak polis pun tanpa bertangguh-tangguh terus datang ke hospital. Dan pada ketika itulah Elizabeth dengan Joseph sama-sama ditangkap oleh pihak polis dan dibawa ke balai dan mereka pun disoal siasat lah. Jadi pihak polis pun menyoal siasat lah si Elizabeth ni. Tapi si Elizabeth ni apabila disoal siasat memang tak membuka mulut satu apa pun cerita, dia tak bagi tahu. Sebab awal sebelum tu dia memang sudah diancam, sudah diugut si Joseph ni. Kau berani lagi buka mulut atau bagi tahu apa-apa dekat pihak polis atau siapa-siapa pun, dia kata kau dengan anak-anak kau siap, aku akan buat lagi perkara yang aku buat kepada korang selama 24 tahun ni. Aku akan bawa kau dengan anak kau balik ke dalam ruangan bawah tanah tu. Lepas tu aku akan aktifkan akan bukakan saluran gas beracun tu. Mampuslah korang kat sana. Dia memang dah ancam awal-awal seperti inilah. Jadi sebab itulah si Elizabeth ni memang tak berani buka mulut. Jadi pihak polis pun memang tak putus asa lah. Kau tak nak buka mulut pun kita orang nak tanya juga. Tapi setelah puas ditanya, disoal siasat semua, kita pun tahu pihak polis macam mana dan memang kerja dia orang untuk mendapatkan cerita kan. Pada akhirnya si Elizabeth ni akhirnya setuju membuka mulut, tapi dengan satu syarat. Elizabeth kata, aku akan buka mulut, aku akan ceritakan semuanya, tapi dengan syarat aku tak akan pernah mau lagi bertemu dengan ayah aku selepas tu. Jangan paksa aku kembali kepada ayahku. Jangan paksa aku bertemu dengan ayah aku lagi selepas aku buka mulut. Terdiam pihak polis tu. Begitu serius ke? Sampai macam tu sekali si Elizabeth ni baru setuju buka mulut. Memang serius kes ni. Okey. Pihak polis setuju. Pihak polis setuju tak akan benarkan si Joseph ni mendekati lagi si Elizabeth ni dengan anak-anak dia. So maka Elizabeth pun menceritakanlah semuanya apa yang terjadi bermula daripada 24 tahun yang lepas sampailah pada hari itu. Dia menceritakan bagaimana detektif ayah dia mula-mula menculik dia dan apa semua itulah, memaksa dia tulis surat semua. Jadi sebab itulah semua cerita ni kita dapat tahu, sebab si Elizabeth ni bila dia dah keluar dia dah ceritakan semuanya. Okey, so dari situlah terbongkarlah semuanya. Okey, kalau menurut Elizabeth tak tahulah dia kira macam mana. Mungkin dia orang kira secara rambang atau random macam tu, atau mengikut pada hari setiap kali ayah dia mendatangi dia. Elizabeth ni sebenarnya telah diperkosa oleh ayahnya sebanyak 3,000 kali. Yalah 24 tahun kan, 3,000 kali, sampai dia mengandung 7 kali, melahirkan 7 orang anak, melahirkan 7 orang anak dengan keguguran 1 kali, 1 meninggal. So anak yang hidup ada 6 orang. Kalau tak kan, macam mana dia boleh sampai melahirkan anak sampai 7 orang macam tu? 3,000 kali tau. 3,000 kali ayah dia melakukan perbuatan jijik tu. Maka 3,000 kalilah detik-detik hitam tu terpahat dalam kepala Elizabeth bersama penderitaannya. Penderitaan bukan setakat penderitaan luaran tau. Jiwa raga ni, mental dan fizikal dia didera dan diseksa oleh ayahnya. Dan kata Elizabeth lagi,
ayahnya juga memaksa dia menonton filem dewasa, filem lucah, dan memaksa dia juga melakukan aksi seperti di dalam filem itu bersama bapanya si Joseph ni. Kau macam mana kau kena buat? Kau tak nak buat, siap, kau akan bunuh kau dengan anak-anak kau dan korang akan mati dalam ni. Macam tu si Joseph ni memaksa si Elizabeth ni. Setiap kali macam tu lah dia memaksa si Elizabeth ni. Dan demi kelangsungan hidup Elizabeth ni pasalah menurut apa saja. Dah nak keluar pun tak boleh, tak tahu mana jalan keluar. Dan Elizabeth juga menceritakan ayah dia ni tetap memaksa dia melakukan hubungan badan walaupun di depan anak, dengan kehadiran anak-anak dia orang yang 3 orang dekat bawah. Ya Allah, aku menjijik dan nak muntah. Dia paksa lagi tengok filem lucah, buat aksi macam dalam filem lucah, lepas tu buat depan anak-anak lagi. Ya Allah, hai, aku rasa nak muntah. Aku tak tahu nak buat apa dengan si Joseph ni. Akan aku cakap lebih nanti mencarut lagi, tapi dia ni memang anjing, tahu tak? Dan Elizabeth kata Joseph ni lah memang anak kepada tujuh orang anaknya tu. Bapa kepada tujuh orang anaknya tu. Memang Joseph lah, memang tak ada orang lain. Siapa lagi ada kat bawah tu? Aduh, hai.